أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama dalam siri kuliah subuh kita, di mana sempena dengan musim kita berehat bersama keluarga. Hendaklah kita perbanyakkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala seperti doa yang telah saya bacakan tadi. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu kemaafan dan keafiatan fi dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu, ya Allah, akan keafiatan dan juga kemaafan fi dini wa dunyaya, dalam kehidupan beragamaku, wa dunyaya, kehidupan duniaku, wa ahli, kehidupan keluargaku, wa mali, juga keselamatan hartaku. Allahumma hafadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Ya Allah, ya Tuhanku, peliharakanlah aku, ya Allah, dari sebelah depanku, belakangku, kiriku, kananku dan juga atasku. Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Aku mohon padamu, ya Allah, keselamatan daripada aku dikhianati daripada bawahku. Kawan-kawan yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi pelajaran kita daripada kitab Al-Alamul Akhir, alam yang terakhir. Kita telah baca beberapa jenis dosa. Dosa iaitu dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu bercakap dengan kita kalau kita buat ni, kita pergi di akhirat. Yang kedua, dosa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu melihat kepada pelakunya bila pergi ke hari akhirat. Dan yang ini insya-Allah kita akan baca lagi kesalahan-kesalahan yang kalau kita buat dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan ikat mulut kita dengan ikatan daripada api neraka. Dalam kitab digunakan istilah sebagai lijam. Lijam, maknanya lijam ni ialah benda yang diletak di mulut kuda. Kalau mulut kuda gini, dia pun ambil tali, dia buka di mulut kuda ni supaya mulut kuda tak boleh terbuka. Sebagaimana mulut kuda tak boleh terbuka, demikianlah orang-orang yang kita akan sebutkan ini melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni nya, kawan-kawan semua, mulutnya akan dilijam, akan diikat dengan api pada hari akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik, iaitu diikat supaya tidak boleh buka. Na'udzubillah. Mereka ini adalah
golongan-golongan yang akan diikat mulutnya oleh Allah dengan ikatan daripada api neraka, iaitu banyak kumpulan manusia, ya, banyak kumpulan manusia yang Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Di antaranya ialah yang pertama, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min narin, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun sahih. Nabi kita bersabda, man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang sesuatu perkara melibatkan ilmu dia, fakatamahu, kemudian dia rahsiakan ilmu itu, dia susuk, tak seraya, susuk ilmu dia, uljima yaumal qiyamati bilijamin min narin, maka pada hari akhirat kelak mulutnya akan diikat dengan api neraka pada hari kiamat kelak. Ni bagi golongan orang-orang yang ada ilmu, agamawan dan sebagainya, yang kedekut dengan ilmu mereka. Bila kedekut dengan ilmu mereka, mereka pada hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan ikat mulutnya dengan ikatan daripada api neraka. Yang kedua ialah di sana ada kaum-kaum yang Allah Subhanahu wa taala bila bertemu dengan Allah, Allah akan murka. Jadi orang yang melibatkan mulut akan diikat ini pada hari kiamat ialah orang lagu mana? Orang yang ada ilmu, kemudian ditanya pada ilmunya, diminta nasihat pada ilmunya, maka orang ni dia susuk, tak si royak jawab apa, tak si kecek betul dengan ilmu agama dia, maka orang ni Tuhan lijam dia dalam api neraka. Kalau kita lihat di sini, banyak ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ada ilmu. Jadi beringatlah semua para asatizah, para ustaz yang ada ilmu agama dan sebagainya, apabila ditanya kita mesti jawab yang betul mengikut hukum agama. Sekiranya kita tidak tahu jawapan, hendaklah kita kata Allahu a'lam ataupun saya akan cari dan sebagainya. Jangan sembunyikan akan ilmu agama itu. Berikutnya ialah golongan-golongan yang akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah akan marah kepada mereka. Pergi jumpa Allah, golongan ini mestilah golongan yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan manusia ni, kalau dia bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala marah ke dia. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya di hari kita bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala akan bersikap dengan kita ni sikap lembutnya. Walaupun kita buat dosa, kita harap Allah Ta'ala boleh berlembut dengan kita, tak marah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan bagi rahmat kepada kita semua. Kerana kita semua tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala itu dia rahmatnya mendahului sifat marahnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadits qudsi, hadits qudsi sebut Allah Taala berfirman, sabaqat rahmati ghadabi. Allah Taala kata sesungguhnya sifat kasih sayangku itu mendahului sikap marahku. Jadi antara marah dengan kasih itu rahmat daripada kasih, daripada marah. Mari kita harap Tuhan ni rahmati akan kita pada hari kiamat kelak. Di antara golongan yang Tuhan marah ni orang macam ni. Pertama ialah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisin muttafaq alaih, pada hadis yang muttafaq alaih al-Imam al-Bukhari, Imam Muslim rahimahullah, man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajirun liyaqtati'a biha malam ri'im muslim wa huwa alaihi ghadban. Nabi kita bersabda, Nabi kata man halafa ala yaminin, mana-mana orang yang bersumpah dengan mana-mana sumpah nama Allah, wa huwa fiha fajirun, dan dia pada keadaan itu tidak juruhnya dia dengan Allah,
Kenapa dia bersumpah? Supaya jualan dia, barangan dia ni laris dan dia boleh dapat duit. Liyaqtati'a biha malam ri'im muslim, supaya dia boleh ambil harta orang Islam tadi. Bila kita jual, ya, bila kita jual, kita nak suruh laku jualan kita, tujuan buat apa? Kita nak ambil duit. Duit tu kita nak ambil, tapi cara kita menipu, bersumpah dengan nama Allah pada barangan yang tidak sepertinya itu. Maka bila dia pergi jumpa dengan Allah Ta'ala, dia bersumpah dengan nama Allah, sumpah yang palsu, yang tipu tadi. Laqiyallaha azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban. Dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka padanya ataupun marah kepada dia. Kalau dunia ni orang besar marah kita, tak apa, dia marah orang besar ni marah, orang besar biada. Tak perlu pada orang besar pun tak apa, sebab kita ni boleh hidup kerana kita dijaga oleh Allah. Tetapi kalau kita pergi di hari akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala marah pada kita, Allah Ta'ala murka pada kita, maka siapa lagi yang akan tolong kita semua? Ini satu golongan jumpa dengan Allah, Allah marah pada kita. Kemudian golongan yang kedua bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, Allah marah pada mereka ialah orang yang berseronok dengan nikmat Allah di atas dunia. Hak ni kita bimbang. Orang yang berseronok dengan nikmat Allah di atas dunia ini, walaupun berseronok itu diharuskan, tetapi ada kaedahnya. Kita boleh berseronok, kita boleh sukaria dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kena iktidal, kena bersederhana, tidak boros, tidak membazir pada perkara yang diharuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kadang-kadang kalau kita berseronok dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kalau kena caranya, kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kadang-kadang kita ni melampau. Kita melampau. Melampau itulah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tak boleh kita nak melampau dalam kita berbelanja. Yang Allah Ta'ala marah ialah al-mubalaghah fil akli wasyurbi. Yakni kita melampau pada makan dan melampau pada minum. Kita boros pada makan minum dan kita boros pada perkara-perkara yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lah ni dia makan minum tu bagus, tetapi dia membazir. Saya tengok banyak orang ni menjadi ejen kepada syaitan dalam bab makan minum. Hatta pergi ke Mekah pun, makan di Mekah pun dalam suasana gini wa ibadat pada Allah, maka di Mekah pun mereka membazir. Saya setahun sekali, alhamdulillah, pergilah tanah suci dengan pendengar-pendengar saya. Biasanya bulan-bulan 11 saya pergi. Mereka ni saya selalu tegur. Daripada Malaysia lagi saya bagi amaran, saya kata jangan jadi ejen syaitan dari segi makan minum bila kita pergi ke tanah suci. Kita ambil makanan disediakan oleh hotel itu, kita ambil sekadarnya. Kalau kita rasa cukup setakat ni, kita ambil. Nak nambah, kita pergi lagi. Nak nambah, kita pergi lagi. Jangan sekali-kali kita ni makan tu bazir. Nasi walaupun seputih duk ala pinggir, kita kena kutip. Behung walaupun sorak duk ala pinggir, kita kena kutip. Hari ni kita sedap membazir. Manakah tahu tuan-tuan, satu hari nanti lepas daripada ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala tarik daripada kita nikmat makan. Ada nasi banyak depan tapi tak boleh makan. Ada behmu banyak depan tak boleh makan. Tuan-tuan nak makan gapo? Makanlah chicken chop ke, cok cakur ke, ikut tuan-tuan. Tapi syarat jangan boros, jangan membazir. Hak nak makan tu hak kita. Kita ada pitih nak makan daging ke 40 hias kilo, sila. Daging 50 hias kilo,
sila terpulang kepada kita semua. Tapi tuan-tuan kena ingat molek, membazir tidak dibenarkan oleh agama. Kutip, kena kutip makanan hak jatuh. Saya ajar di rumah saya dengan anak-anak saya, makanan dalam pinggan ni, nasi walaupun seputih, behung walaupun sorak, saya akan tegur daripada mereka kecil, siapa kala ni? Sebab Nabi kita marah, kita membazir. Kita pergi pagi tu kita cari pitih, boleh duit makanan kita bazir tak boleh. Nabi kita kata orang yang bermewah-mewah dengan makan minum ini dan membazir, maka dia adalah daripada perkara yang keji. Boleh makan, boleh minum, tapi membazir tidak boleh. Wa qad sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan 'indahu tajashsha'a faka'annahu sallallahu alaihi wasallam kariha dhalik wa qala kuffa 'an jusha'ika fa inna aktharahum shib'an fid dunya atwaluhum ju'an yawmal qiyamah. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Baik, ada satu orang, Nabi kita duduk di tepi dia. Nabi dengar dia ni waktu ambil suara sedawa. Sedawa dah. Nabi kata kepada sahabat ini, kuffa an jusyaik. Nabi kata, tahan sedikit sedawamu tadi. Mustawa ni pasal apa? Terlalu kenyang. Fa inna aktsarahum shib'an fid dunya. Orang yang paling banyak kenyang atas dunia ini, atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Orang inilah orang yang paling lama berlapar pada hari kiamat. Kita makan boleh, tapi janganlah siapa kita ni sedawa, siapa kita ni mutoh ke diri nak makan. Itu tidak dibenarkan oleh agama, sebab dia boleh merosakkan tubuh badan kita. Bila kita makan ni kawan-kawan ni dikasih sekalian, Nabi kita ajar kita, cukuplah bagi kamu makanan untuk membetulkan tubuh badan kamu. Berapa terpulanglah. Saiz kapal perut kita ni berbeza. Ada orang sepiring, ada orang sepinggan, ada orang sepinggan setengah. Kalau kamu nak makan banyak juga, maka kamu kena bagi 3 perut kamu. Thuluthul li ta'amihi wa thuluthul li syarabihi wa thuluthul li nafasihi. Nabi kata 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 lagi adalah untuk kita nak menyawa, kita nak bernafas. Jadi kaedah Islam bagi sudah ada. Kita makan kerek lebih baik daripada kita makan banyak. Pukul 8 kita makan 8 pula, pukul 11 kita makan, pukul 12 pula, pukul 1 kita makan, tak apa. Kalau makan banyak sekali, masalah. Lagipun bila kita makan banyak ini, Luqmanul Hakim kata, "Idzam tala'atil ma'idatu", apabila maidah kita ni penuh, apa akan berlaku? Pertama, namatil fikrah, otak kita ni malah mikir banyak. Yang kedua, pertama sekali, idzam tala'atil ma'idatu namatil fikrah, otak kita ni akan malah berfikir. Wa qa'adatil a'dha'u 'anil ibadah, anggota kita akan malas untuk buat ibadah kepada Allah. Sebab tu ramai orang dia semaya ngorik lewat boleh puasa. Pasal apa? Sebab dia makan sedap. Baik kawan-kawan sekalian, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innal muqsirina humul muqilluna yaumal qiyamah illa man a'tahu Allah ta'ala khaira fanafaha fihi biyaminihi wa shimalihi wa bayna yadayhi wa waraihi wa amila fihi khaira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-aktharuna humul asfaluna yaumal qiyamah illa man qala bil mali hakadha wa hakadha wa kasbuhu tayyib. Ini semua melibatkan nikmat kurniaan Allah Ta'ala. Kalau kita mengecapi terlalu banyak di alam dunia ini, kita bimbang kita akan jadi orang yang sedikit mengecapi nikmat itu pada hari kiamat kelak. Sebab tu saya sebutkan kisah semalam. Ada seorang bernama Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah
radhiyallahu taala anha rahimahullah tabaraka wa taala, bila orang hidayah pada dia buah anggur yang sedap, dia kata ambillah buah anggur ini, berilah kepada si fakir miskin, sebab aku bimbang akan firman Allah taala, innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Allah Ta'ala kata seksa, orang ni tak boleh nak makan nikmat sedap di alam syurga dia sebab duduk atas dunia dahulu. Mereka ini mutrafin, mereka orang yang boros, ya, orang yang boros. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, Imam Abu Hanifah seorang yang cukup kaya, dikenali dengan nama imam yang musir. Musir artinya orang yang senang lenang dengan harta dia. Tetapi dia sendiri, dia tidak gunakan harta dia untuk kesenangan hidup dia. Dia banyak infak, dia banyak bersedekah, dia banyak buat kebajikan. Dan dia sendiri hanya makanan harian dia buah kurma, dia makan juga dia makan juga roti. Dan dia tengok makan roti dengan cuka itu bagi dia terlalu sedap. Itu sebuah nikmat yang dinikmati oleh Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan kita bersederhana dalam kita menikmati kehidupan kita di alam dunia ini. Jangan sekali-kali kita melampau dalam mengecapi nikmat kehidupan, dibimbangi akan terjejas kesempurnaan nikmat kita pada hari akhirat kelak. Kawan-kawan yang dikasihi sekalian, berikutnya adalah orang yang dimurkai oleh Allah bila bertemu di hari akhirat ialah orang yang hidupnya menipu dan khianat. Hidup dia sebagai penipu dan sebagai pengkhianat. Orang yang menipu, orang yang khianat ini, bila lagi di hari akhirat kelak, dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menipu dan khianat ini adalah sifat orang munafikin. Orang munafik bila dia berjanji, dia langgari janji dia. Ini sifat penipu khianat. Dan orang yang apabila dijamin, dia mau jagalah harta kawan ni, dia mau jagalah perjanjian kawan ni, fakhana wa ghadara, dia khianat kepada janji tadi. Ini semua ni adalah orang yang bertemu dengan Allah pada hari akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala akan marah pada dia. Orang Islam ni kawan-kawan berpegang pada janji. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam ini, kata Nabi, ala syurutihim, hendaklah ia berpegang pada perjanjian dia. Bila kita berjanji dengan orang, kita kena tunaikan. Lembu kita tambak dengan tali, maka manusia kita pegang pada janji. Orang yang khianat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis riwayat Imam Muslim, idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina yaumal qiyamah yurfa'u li kulli ghadirin liwa'a faqila hadhihi ghadratu fulan ibn fulan. Apabila Allah Subhanahu wa taala kumpulkan manusia, al-awwalina wal akhirin, orang yang terawal, orang yang terakhir pada hari kiamat, yurfa'u li kulli ghadirin liwa'an, maka diangkatkan bagi setiap ghadir itu akan benderanya. Apa dia ghadir? Apa makna kalimah ghadir? Ghad huwa alladhi yaghdiru faya'idu bisyai'i wa la yafi bihi wa yakhunu amanatah. Orang yang janjikan sesuatu perkara wala yafi bihi, dia tak tunaikan janji itu, wa yakhunu amanatahu, dan dia khianat akan amanahnya. Jadi orang yang berjanji kemudian dia tak tunaikan janji itu, baik, apa akan jadi? Yurfa'u likulli ghadirin liwa'an, maka akan diangkat bagi orang yang janji dan khianat ini pada hari akhirat akan liwa'an. Liwa' maknanya ar-rayah al-azimah, satu bendera yang besar, satu bendera yang besar yang tidak mampu diangkat oleh seorang dua. Mana bendera yang besar sungguh, diangkat letak depan dia, maka orang yang menipu ni tuan-tuan semua akan ikut bendera inilah pada hari kiamat kelak. Na'udzubillahi min zalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li kulli ghadirin liwa'an 'inda istihi yaumal qiyamah
rawahu Muslim. Orang yang menipu itu, orang yang khianat pada janji itu, di hari akhirat kelak akan dipacak, akan diletakkan bendera di setiap belakang dia pada hari kiamat. Semakin besar penipuan dan pengkhianatan dia, maka semakin besarlah bendera dia. Kalau banyak dia nipu, maka kalau banyaklah dia ni, kalau besarlah dia punya bendera dia. Baik. Waqala an-nabiy, kata Nabi SAW, likulli ghadirin liwa yaumal qiyamah yurfa'u biqadri ghadarihi ala wala ghadirun a'zamu ghadaran min amirin ammatin. Nabi kata bagi setiap orang yang khianat tadi, orang yang wajahat tadi, ada bendera pada hari kiamat yang diangkat mengikut kepada keadaan dia. Ketahuilah bahawa bendera tadi, semakin besar kita menipu, semakin besar kita berjanji, salah kita punya bendera kita. Siapa dia yang paling besar bendera, kata Nabi? Amirun ammatun. Amirun ammah, pemimpin atau ketua-ketua yang berjanji kepada orang-orang bawahan dia. Memanglah bila kita jadi pemimpin ni, kadang-kadang banyak kita ni nipu orang. Kita panggil kecing. Kecing orang ni banyak telaja. Kau musim pilihan raya, kau banyak orang nipu orang. Kau musim pilihan raya, kau banyak dia ni nipu orang. Janji gotu, janji go ni. Apabila benar pilihan raya, kerajaan duduk dengan dia, dia tak mampu nak buat. Orang ni esok semakin besarlah dia punya bendera dia. Pasal apa? Sebab dia punya mudarat kepada makhluk yang banyak. Sedangkan dia ni ada kekuatan, ada kekuasaan, tak perlu dia menipu lagi. Dia boleh laksanakan segala janji dia, manifesto dia, dia boleh laksanakan. Tapi dia sengaja tak buat, dia sengaja nak menipu. Maka orang ni bila pergi di hari akhirat kelak, dia akan mendapat bendera yang besar. Ingat tuan-tuan, kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kudrat kepada kita sekalian menjadi pemimpin, jangan sekali-kali kita berjanji pada perkara yang kita tidak mampu. Ni macam-macam kita berjanji. Nak sebut pun tuan-tuan lebih arif daripada saya lah, ya. Ni kalau kita menang, minyak akan setakat itulah tu contoh. Suara orang-orang ngeping musim pilihan raya, sebab mereka hanya mengeping saja, tapi tuan-tuan, mereka tidak tunaikan janji mereka. Siapa-siapa dia lah, tak kira lah parti A ke, parti B ke, parti C, parti D ke, tak kisah. Yang kisahnya, apabila berjanji, kalau menipu di hari akhirat kelak, besarlah bendera dia, sebab dia menipu di atas dunia di saat dia ada kuasa. Kemudian juga di antara orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala ialah orang yang mencuri al-ghulul. Al-ghulul pada asalnya ialah as-sariqatu minal ghanimah bainal mujahidin. Yakni kita mencuri, orang mencuri daripada harta rampasan perang sebelum ia diagih-agihkan di kalangan para mujahidin. Nah, dia diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita nak ambil hak orang lain. Kalau zaman itu, zaman Nabi mula, orang perang. Apakala dia perang boleh harta rampasan sebelum daripada diagihkan. Kalau mereka ambil juga, maka mereka ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala janji balasan kepada orang yang suka menipu, yang suka mengambil hak orang ini. Qala Allah tabaraka wa taala, wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Siapa yang mengambil tadi bukan hak dia, ya'ti, dia akan bawa mari balik apa yang dia ambil, dia tipu tadi pada hari kiamat kelak. Kalau ambil lembu, lah. Kalau ambil utah, seksak pikul utah. Kalau ambil kambing, seksak pikul kambing. Begitulah seterusnya.
Jadi kita tak boleh kita nak mengambil harta orang lain ini, termasuklah dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ambil lembu lah, kalau ambil kambing pun kambing lah, kalau ambil gap pun, maka ini semua diharamkan oleh Allah. Apakah bentuk contoh-contoh ghulul? Ini kita kena peluah sikit tuan-tuan semua, sebab benda ni banyak berlaku. Apa dia contoh-contoh ghulul ini? Ulama kata ghululul hukami min amwali baiti malil muslimin, iaitu dia kata ghululul hukam, menipunya pemimpin-pemimpin, min amwali baiti malil muslimin, daripada harta milik orang ramai. Harta milik orang ramai tak boleh kita ni nak ambil dengan cara tak betul. Hak tu kita bimbang. Kita kena warak dalam masalah ini. Orang yang dilantik oleh Allah menjadi pemimpin, maka masalah keuangan ini satu masalah yang dia mesti kena pelajari, dan berbelanjalah duit negara itu dengan cara yang berhemah untuk masa depan kita di hari akhirat kelak. Baitul mal maknanya duit negara. Duit negara ini tak boleh kita nak belanja dengan sewenang-wenangnya. Tuan-tuan menjadi pemimpin, kena belajar akan kisah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, kisah cucunya Umar bin Abdul Aziz, kisah pemimpin-pemimpin dunia yang besar ini, untuk kita jadikan satu suri tauladan kepada kita semua, supaya kita gunakan kita itu untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz bukan setakat dia tidak ambil harta orang ramai dengan cara, sebaliknya dia telah mengambil harta isterinya, barang kemas isterinya Fatimah binti Abdul Malik ibni Marwan, bila dilantik menjadi Amirul Mukminin atas wasiat sepupunya Sulaiman bin Abdul Malik, maka dia telah ambil segala perhiasan isterinya, diletakkan di baitul supaya dapat digunakan oleh orang ramai. Dia takut ditimpa dengan fitnah apabila menjadi pemimpin, maka dia menggunakan duit negara dengan cara yang tidak betul. Sebab tu kita duit orang ramai jangan sekali-kali kita ambil. Kalau kita pemimpin, jangan ambil duit orang ramai dengan cara yang tidak betul. Yang telah ambil, hendaklah dia hantar kembali, pulangkan kembali. Yang kedua disebutkan juga contoh ghululul muwazzafina min amwali wazaifihim. Itu bagi pihak pemimpin, pimpinan yang besar-besar. Antara contoh ghulul juga ialah pegawai daripada harta jabatannya. Kita menjadi pegawai di jabatan kerajaan, tidak boleh kita tidak boleh kita mengambil harta daripada harta jabatan kita. Tidak boleh. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Saya teringat sekali sewaktu, ini sekadar sejarah, sewaktu saya pergi temu dengan almarhum Tok Guru Ni Aziz di pejabat dia, pejabat Menteri Besar Kelantan. Ini cerita lebih kurang awal tahun 2000, 2005, 2008, tak ingatlah. Satu kali ada satu perkara, kena berjumpa dengan dia. Bila saya pergi kepada dia ni, lalu berjumpa dengan setiausaha sulit dia, masa tu almarhum Dr. Ni Azlan, setiausaha sulit dia rahimahullah, seorang yang baik, sahabat kita. Bila kita pergi nak jumpa tu, Dr. Ni Azlan kata pada saya, ustaz masuklah, duduk dalam tu, di kursi depan meja Tok Guru ada. Saya pun tengok bilik dia ni, lampu ditutup, tapi cerah dengan cermin di tepi. Bilik jabat Menteri Besar hak dulu, bukan hak lah ni. Bila tengok cerah tepi, kita masuk, cari mana Tok Guru. Kata ke setiausaha sulit dia, Tok Guru ada ustaz, dia kata Tok Guru ada. Sekejap saya pun dengarlah pintu bunyi, kek bunyi pintu. Rupa-rupa Tok Guru masuk bilik air. Saya pun tengok, oh Tok Guru masuk bilik air. Tubik bilik air,
Dia tutup lapu bilik air tu. Kemudian dia mari duduk di meja dia. Dia pun bukalah lapu meja dia. Lapu baca di meja dia. Jadi hamba kata ke dia, tak buka lapu besar ke? Dia kata, hak ni pun apa dah nak baca surat. Subhanallah. Lapu hak kecil ni cukup dah untuk baca surat. Subhanallah. Kalau kita jadi orang besar supaya dia, lapu habis terai kita buka. Pasal apa? Dibayar oleh kerajaan. Tapi dia buka lapu sikit ya, lapu seputih, lapu baca. Dia kata hak ni cukup dah nak baca surat, dia kata. Hamba pun tengoklah pen dia nulis. Dia tulis suatu atas perbincangan dengan hamba tu. Dia tulis dengan pen. Hamba tengok pen dia, pen kilometriko. Kita pun selera lah. Kalau beli pen mahal, sedap lagi nulis. Dia kata, ni pun bekas dah. Subhanallah. Noyak contoh. Itu orang yang ada ilmu agama. Sebab itulah kita ni tuan-tuan. Dalam kita menjadi pegawai ini, kita kena ingat molek. Ya, kita guna harta sewenang-wenang. Kadang-kadang setengah-setengah pegawai lah. Dia tubik daripada bilik dia nak pergi mesyuarat setengah jam ataupun sejam. Akan duduk gitu. Siap dia pesan lagi kepada isteri dia, kepada staf dia. Dengan mati akan bilik saya. Nanti saya masuk, boleh duduk dalam sejuk selalu. Tahukah anda sekalian? Jam aircon berapa sen? Berapa banyak duit kerajaan kita bazirkan? Ada orang contoh yang kedua, pergi makan minum menggunakan kenderaan jabatan. Suruh driver pergi, bawa kereta pergi makan nasi mana-mana. Adakah dibolehkan? Betul kita boleh suruh orang. Tapi minyak kerajaan ni kita guna. Tayar kerajaan kita guna. Enjin kerajaan kita guna. Kita akan di-charge oleh Allah sebagai seorang yang hulul pada hari kiamat kelak. Kalau tuan-tuan fikir baik-baik, kertas kalau kita guna sebelah lagi kita boleh guna untuk recycle, kita boleh guna lagi untuk buat draft, buat conteng dan sebagainya. Kalau kita gupar kertas tu 3 sen satu lai, maka separuhnya kita telah buang dan separuhnya kita guna. Kalau sehari kita bazir 1 sen, 20 muka surat 20 sen. Nak boleh kita pencen berapa sen kita akan bazirkan harta-harta kerajaan. Ini kita bimbang, kita kena beringat sebab dibimbangi kita akan bawa balik benda ni pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaum." Siapa dia yang ambil ini, maka dia akan bawa balik. Sebab tu kita ni, jawatan kerajaan ini kawan-kawan semua kita kena ingat. Jawatan yang kita pegang ini taklifun walaysa tashrif. Istilahnya taklifun walaysa tashrif. Taklif maknanya satu tanggungjawab. Semakin besar jawatan kita, semakin besar tanggungjawab kita. Bukannya taklif, bukan tashrif. Semakin besar jawatan kita, semakin kita rasa bangga, semakin kita rasa bahagia. Aku semakin hebat. Ingat, kita mati, banyak kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Yang itulah tuan-tuan sekalian, kita kena ingat molek. Kadang-kadang kita klaim pada perkara tak patut kita klaim. Kadang-kadang kita belanja harta kerajaan pada perkara yang tak patut kita berbelanja. Ingat baik-baik. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa yang menipu, dia akan bawa balik pada hari kiamat, ya. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian kita akan disempurnakan oleh Allah akan segala usaha tadi, wa hum la yuzlamun. Ada kawan saya, dia kerja kerajaan. Dia kata dia nak pencen 10 tahun lagi. Daripada sekarang dia tidak buat klaim perjalanan. Amba kata berapa sebulan klaim jalan ni awak? Ya, tak bolehlah sebulan 500, 600. Daripada sekarang sampai 10 tahun akan datang, saya tak akan klaim perjalanan. Sebab apa? Sebab saya nak bayar hak kerajaan. Takut-takut ada kita ni
Takut-takut ada kita termakan yang kerajaan, kita kena bayar. Sebab itulah kawan-kawan sekalian, kita dengan kerajaan, kenapa kerajaan? Kita dengan Baitul Mal ini, harta orang ramai ini, maksud saya, kita nak biar kerajaan terhutang masa dengan kita, bukannya kita terhutang masa dengan kerajaan. Ni kita kena warak dalam masalah hal-hal yang sedemikian. Tapi hari ni tengok banyak orang yang sewenang-wenangnya. Kita nak guna kereta kerajaan, tanya satu soalan, aku layak ke tidak layak? Dengan jawatan aku, dengan tugasan aku ini, aku layak atau tidak layak? Kalau tak layak, jangan kita guna. Kalau layak, kita guna. Guna pun dengan penuh cermat. Begitulah kita bimbang kalau kita ni gulul pada hari kiamat kelak. Kemudian di antara bentuk gulul lagi ialah gululul ummali wal wulah minal amwalil ammah. Ya, gululnya seorang pekerja itu dengan harta orang ramai. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ba'd as-sahabati liyajma'u as-sadaqati minal bawadi wal qabail. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ni dia hantar sahabat dia pergi ke mana-mana untuk mengumpulkan sedekah daripada kampung-kampung dan kabilah-kabilah di zaman Nabi. Fa ba'atha rajulan min qabilatil Azdi yuqalu lahu Ibnul Lutbiyah liyajma'az zakah. Maka Nabi kita lantik satu orang di antaranya daripada kabilah Al-Azdi, dikatakan nama dia Ibnu Al-Lutbiyah. Nabi hantar Ibnu Al-Lutbiyah ini liyajma'az zakah, supaya boleh kumpulkan duit-duit zakat tadi. Fakana ya'ti sahibal ibli awil ghanami fayakhudhu minhu zakatahul wajibah. Dia pergi jumpalah dengan tuan punya unta, tuan punya kambing, supaya keluarkan zakat. Mari unta kami zakatmu ni untuk diagihkan. Fakana sahibu al-ghanami awil ibli yu'tihi zakatal wajibah liusilaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan punya unta, punya kambing tadi, buat marilah harta dia ni untuk disampaikan kepada Rasulullah, kemudian untuk liuqassimaha lil fuqara. Nabi kita bagi kepada orang fakir miskin. Maka dia berikan juga kepada Ibnu Al-Lutbiyah ini hadiah. Ibnu Lutbiyah ini unta kambing yang aku keluarkan zakat. Ini pula adalah hak kamu. Dua. Dia bagi hak zakat, dia bagi satu. Yang kedua dia bagi hak hadiah kepada Ibnu Al-Lutbiyah satu. Fajtama'a lahu ibilun wa ghanamun ba'daha zakat wajibah wa ba'daha hadayalah. Maka berkumpullah pada Ibnu Lutbiyah itu untanya dan kambingnya. Sebahagiannya zakat yang wajib, sebahagiannya adalah yang dia sendiri. Fa aqbala biha yasuquha. Maka dia pun heretlah kambing unta ni waklik. Hatta idza wasala al-Madinah tawajjaha biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila dia sampai di kota Madinah, dia pergi jumpa Rasulullah. Faqal wa qala, kata Ibnu Lutbiyah, hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Rasulullah, ini hak kerajaan mulati aku. Ini dihadiahkan kepada aku. Hak ni orang hadiah kambing, hak ni Rasulullah unta kambing tadi, hak ni hak zakat. Faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa ya'khudhu hadaya wa huwa muwazzafun yastalimu ajrahu min baiti malil muslimin. Nabi kita marah. Nabi kata, kaifa ya'khudhu hadaya? Lagu mana awak diambil hadiah? Awak ambil hadiah. Sedangkan kamu telah dibayar gaji oleh Baitul Mal, dibayar gaji oleh Baitul Mal. Ini tugas kamu kena pergi pungut harta. Macam mana kamu terima hadiah-hadiah? Walau futiha al-babu lil ummali an ya'khudhu hadaya. Dan kalaulah dibuka peluang kepada pekerja untuk terima hadiah ini, boleh jadi mereka akan mempermudah-mudahkannya, termasuklah mereka menerima rasuah dan sebagainya. Oleh kerana itu Nabi tutup pintu setutup-tutupnya
gaji telah dibayar kepada kamu, baitul mal, bahagian zakat sudah dibayar gaji, maka hendaklah kamu tunaikan kerja kamu tadi dengan baik. Jadi kita kawan-kawan yang dikasihi semua, maka Nabi kita pun qama 'alal mimbar. Depa bangun di atas mimbar wa qala, kata Nabi, ma balul 'amili nab'athuhu 'ala 'amalin. Aku tengok kenapa keadaan setengah pekerja yang aku berikan pada mereka tugas, fayaqulu hadza lakum wa hadza li. Dia balik harta, dia kata, hak ni hak kerajaan, hak ni li untukku. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi. Apakah kalau dia duduk di rumah ayah dia, rumah mak dia, fayanzuru ayuhda ilaihi amla, cuba mu tengok adakah diberi hadiah ataupun tidak. Wallazi nafsu Muhammadin biyadi la ya'ti minhu bi syai'in illa ja'a bihi yaumal qiyamati ala raqabati. Demi Allah, kata Nabi, demi Allah yang berkuasa penuh atas diri aku, tidak akan ambil suatu perkara ini kecuali dia akan bawa datang balik atas tekak dia ada pikul pada hari kiamat. In kana ba'iran lahu rugha' au baqaratan lahu khawar au syatan tay'ir. Kalau mau ambil unta, buat mari unta dengan suara unta, kalau lembu dengan tebah, kalau kambing dengan tebek. Ini satu hadis amaran yang besar kepada kita selaku pegawai-pegawai kerajaan, daripada kita menerima hadiah di atas upahan kerja yang kita buat tadi. Katalah guru, katalah pegawai yang lain dan sebagainya. Kita buat kerja untuk benda tu, tiba-tiba kita ambil upah di atas kerja kita, dan upah kita sudah pun dibayar oleh kerajaan, maka kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mana-mana yang sudah pun diputuskan oleh kerajaan mengikut apa yang dikehendaki oleh kerajaan tadi, atas maslahat tertentu, itu terpulanglah kepada pihak kerajaan. Ni benda ni boleh, benda ni tidak boleh. Yang boleh, bolehlah. Yang tak boleh, maka tak bolehlah. Itu kena rujuk balik kepada kerajaan. Ini di antara golongan manusia yang Allah Ta'ala akan murka pada mereka. InsyaAllah kita sambung lagi tajuk ini pada pagi besok. Golongan yang bertemu dengan Allah, Allah Ta'ala marah pada mereka ni. Akan sambung esok insya-Allah. Perampas tanah, orang tak jaga semaya, orang suka meminta sedekah dia sudah ada, benda yang dia nak, orang yang suka mengumpat, orang yang jadi batu api kepada orang yang talam dua muka, tukar buat patung. InsyaAllah hamba akan ulas dalam kuliah hamba pada pagi besok di bawah tajuk mereka bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. InsyaAllah malam ni bersambung lagi jam 8 malam kuliah tafsir suratul Luqman, dan pada paginya kita baca berkenaan dengan kitab Al-Alamul Akhir, alam yang terakhir, yang akan kita pergi ke sana pada hari akhirat kelak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li ahli baitina wa li usulina wa li furu'ina wa liman yantasibu ilayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i min. Allahumma inna nas'aluka ilman ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا واحفظ ما معنا وسلمنا وسلم ما معنا وبلغنا بلغ ما معنا. إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.
Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.